Kita telah memecahkan kebodohan dalam diri kita, lalu kita gantikan kebodohan itu dengan ilmu dan pengetahuan. Itu beruntung dan syukur kerana Allah pilih kita pagi ni untuk kita duduk majlis ilmu. Semalam Alhamdulillah lepas dah. Hari ni belum tahu lagi, dan hari ni kita dah melalui, Alhamdulillah lepas. Esok kita bercita-cita nak duduk majlis ilmu lagi, tapi belum tentu kita dapat ataupun tidak. Itu sebab bila ada peluang, jangan lepaskan peluang, ikut dulu. Sebab esok belum tahu lagi kita dapat ikut ataupun tidak. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, buat kali seterusnya dapat jumpa tuan-tuan semua. Rasa lama juga PKP tak datang sini. Pada hari ini saya nak bicarakan tentang darjat, kedudukan darjat rezeki. Yang semuanya memiliki rezeki, cuma pembicaraan kita pada pagi ini untuk kita nak memastikan supaya kita dapat mendahulukan mana sebenarnya rezeki yang dituntut oleh agama di sisi Allah. Maksudnya rezeki yang kita nak pandang, yang Allah lebih pandang nilai dia daripada rezeki yang kita pandang melalui pandangan kita dan juga pandangan manusia. Kadang-kadang baik untuk kita nampak bagus, tapi bagi Allah kurang baik. Ada yang lebih baik untuk kita dahulukan, tapi disebabkan kerana mungkin kelemahan kita, kesilapan kita, kealpaan kita, kelalaian kita, kita dah terbalik mengejar rezeki, sehingga kan yang sepatutnya kita dahulukan kita tinggalkan, yang ianya tak besar bagi pandangan Allah, kita terlalu bertungkus lumus untuk memilikinya. Mungkin kerana kita tak tahu tentang rezeki itu, dan Alhamdulillah bila kita ada dalam majlis ilmu, Allah SWT membuka ruang kepada kita. Imam Syafi'i kata kita ni, semua manusia ni lahir dalam keadaan tak erti apa-apa. Tak erti apa-apa. Bahasa mudah kita, lahir dalam keadaan bodoh. Tak erti apa-apa kan, cuma bodoh tu nampak kasar sikit je kan? Tak erti apa-apa, tak tahu apa-apa. Tetapi bila kita hidup, lalu kita mencari ilmu, dan kita berada dalam majlis ilmu, kita antara orang yang beruntung kerana kita telah berjaya memecahkan bendungan kebodohan dalam diri. Duduk majlis ilmu. Itu sebab majlis ilmu ni duduk beruntung. Cuma orang yang nampak keuntungan saja yang akan berebut-rebut. Kan ramai lagi orang tahu, cuma dia tak nampak. Sebab keuntungan dalam majlis ilmu ni dia bukan keuntungan macam kita berniaga, nampak nilai dia. Tapi keuntungan majlis ilmu, nilai dia adalah nilai yang kita rasa. Apa nilai yang besarnya? Kita telah memecahkan kebodohan dalam diri kita, lalu kita gantikan kebodohan itu dengan ilmu dan pengetahuan. Itu beruntung dan syukur kerana Allah pilih kita pagi ni untuk kita duduk majlis ilmu. Semalam Alhamdulillah lepas dah. Hari ni belum tahu lagi, dan hari ni kita dah melalui, Alhamdulillah lepas. Esok kita bercita-cita nak duduk majlis ilmu lagi, tapi belum tentu kita dapat ataupun tidak. Itu sebab bila ada peluang, jangan lepaskan peluang, ikut dulu. Sebab esok belum tahu lagi kita dapat ikut ataupun tidak. Alhamdulillah. Jadi tingkatan rezeki yang disebut oleh dan dibahaskan oleh para ulama untuk kita ada 4 tingkatan. Saya bincang sekadar kemampuan, dan boleh kita sama-sama bincang insya-Allah. Yang pertama, nama rezeki yang pertama dipanggil al-mal. Al-mal, malun, maknanya harta. Huwa adna darajatur rizq. Dan mal ni, harta ni, kedudukan dia adna darajah, kedudukan rezeki yang paling bawah. Harta ni paling bawah. Harta ni duit, harta benda yang ada dekat kita, keluarga, tu harta. Barang-barang keperluan kehidupan, tu harta. Pangkat, kedudukan, tu harta. Maka harta yang ada ni sekalian ni, itulah sebenarnya harta yang nilai rezeki bagi Allah paling rendah sekali. Itu saya sebut tadi kan, kadang-kadang kita tak perasan dan kita mudah terlupa. Ramai orang kejar harta lebih daripada lain, sehingga kan ada yang meninggalkan perintah Allah. Pertama, melambat-lambatkan perintah Allah kerana harta. Boleh tahan lagi. Ada yang tinggal perintah Allah kerana harta. Yang ni tak tahan dah, tapi ada teruk lagi. Ada yang jual agama kerana harta.
Ada teruk lagi, jual akidah kerana harta. Contoh mudah, baru-baru ni kan ada agak tergempar bila mana ada satu iklan yang dimuatkan dua gabungan judi dan juga raya, dapat tentangan netizen yang sangat kuat. Cuma saya nak ambil satu poin, bila mana beberapa pelakon yang terlibat tu ditemu ramah, kan, ada jawapan satu pelakon tu yang mengatakan bahawa kerana dia buat kerja sebagai orang yang kerana profesional dia. Kadang nak marah tu bunyi nak marah juga kan. Kita orang Islam ni profesional sangat ke kita kerja sampai kita langgar hukum Tuhan? Kita mempromosi, tuan-tuan, benda yang haram ni, kita pakai baju dia, lambang kasbet contoh. Haram hukum dia, tuan-tuan. Bukan baju tu tak boleh sentuh, haram tak? Kenapa haram, tuan-tuan? Kita termasuk orang yang tolong mempromosikan kasbet. Ini kita jadi pelakon. Oh, saya profesional, ini cari makan. Subhanallah. Itu bukan profesional. Itu sikap dan tindakan orang yang bodoh. Hebat macam mana kita sekalipun, tuan-tuan, bila bertemu hukum Allah, jangan tinggal. Jangan tinggal hukum Allah. Tinggallah kerja dunia, tak apa. Kamu yakinlah Allah akan ganti lebih daripada itu. Rezeki ni, tuan-tuan, yang diberikan kepada kita adalah daripada Allah. Kita ni hanya laksana kerja untuk ambil. Mana mungkin Allah bagi dekat kita, kita gunakan jalan salah untuk ambil rezeki yang Allah bagi. Kita takkan dapat. Yang nak bagi rezeki ni Allah. Lalu Allah sedia dah untuk kita, kan. Kita ni lahir jauh tahu dah rezeki kita. Cuma tugas kita sekarang ni buat apa? Nak pergi ambil apa yang Allah dah tentukan ke kita. Ni hak kamu, diambil. Apakah kita nak ambil tu dengan jalan orang yang bagi tu benci? Allah bagi rezeki kat kita, lepas tu kita nak ambil dalam keadaan cara yang Allah tak suka, maka kita tak akan dapat rezeki itu. Kalau dapat sekalipun hilang, tidak ada makna dan tidak ada keberkatan rezeki yang kita peroleh. Sebab sanggup kita bekerja untuk cari benda, dahlah nilai itu pun tak besar. Nilai pandangan manusia, rezeki harta ni besar. Ratusan ribu, juta ringgit kita ada, dengan nilai harta, aset beku, aset cair yang kita ada, itu besar pandangan manusia. Bagi Allah tak. Tak apa, tuan-tuan. Itu sebab, tuan-tuan, rezeki yang kita bicarakan ni apa dia, tuan-tuan? Rezeki yang kita bicarakan ni adalah nikmat. Nikmat ni, tuan-tuan, kita kena pegang kunci dia. Macam mana sesuatu tu boleh jadi nikmat begitu? Tuan-tuan, benda yang Allah bagikan kepada kita ada 3 keadaan. Allah bagi dekat kita ni benda yang sama, tapi keadaan dia 3. Keadaan tu berubah kat mana? Atas diri kita. Tuan-tuan, kalau perkara yang Allah bagi itu boleh menyebabkan dia rapat dengan Allah ataupun tidak putus hubungan dia dengan Allah, maka tu dipanggil rezeki. Tapi kalau apa yang dia dapat menyebabkan dia jauh dengan Allah, maka tu dia tak panggil rezeki, dia panggil bala ataupun ujian. Contoh, seorang sepasang suami isteri, Allah kurniakan anak 2 orang. Anak sulung OKU, sakit otak. Anak nombor 2 Down syndrome. Apa pandangan masyarakat? Ramai orang kata mungkin kelambah pula kalau mak ayah tu pula ada latar belakang tak bercantik. Tu tengok tu. Tengok Allah bagi dekat dia. Anak 2 cacat. Itu salah mak ayah tu. Ini mulut orang. Kan? Kebiasaan, saya sebut kebiasaan. Sebab saya biasa orang datang cerita masalah macam-macam lah, kan. Jadi antara benda-benda masyarakat ni nampak. Ada sepasang suami isteri yang kedua, pertama, yang kedua, anak dia 2 orang juga. Tapi lahir-lahir comel, kan, laki perempuan dah besar, handsome, cerdik pula mengaji, sampai dah dapat kerja yang hebat. Apa orang akan pandang? Automatik orang pandang, tak kira dia semayang ke tak semayang, orang kata tengok keluarga tu hebat. Itu perkiraan manusia. Nak cerita rezeki dan nikmat ni perkiraan manusia. Tapi perkiraan Allah, kalaulah 2 orang anak cacat tadi menyebabkan ibu dan ayah dia rapat dengan Allah, tidak tinggal perintah Allah, maka anak cacat tu adalah nikmat daripada Allah. Jangan pandang kita nampak cacat ni pelik lah. Anak yang cantik, yang handsome tadi, yang comel, yang cerdik, yang bijak, menyebabkan ayahnya menjadi sombong, ayahnya jauh dengan Allah. Tolong ingat, itu adalah bala ataupun ujian untuk hidup kita.
Kenapa tuan-tuan? Sebab itu bukannya nikmat. Maka kita kias dengan apa yang kita perolehi dalam hidup kita hari ini. Kalau ia boleh mendekatkan kita dengan Allah, tentu nikmat kita, alhamdulillah. Kita ada kereta, kita ada kenderaan. Kenderaan kita boleh guna untuk kerja kita dunia dan akhirat. Kerja kita pergi, kenderaan tu menyebabkan boleh bawa kita datang kuliah, boleh bawa kita menuntut ilmu, boleh bawa kita ke masjid, boleh bawa kita mentaati perintah Allah. Alhamdulillah, itu rezeki yang kamu perolehi daripada Allah. Tapi kalau kamu ada kereta lebih besar tapi tidak pernah datang masjid, sentuh tayar dekat tempat masjid pun tak pernah, kamu payah nak datang, kamu batang dengan berbagai-bagai alasan, kamu ingat apa yang kamu ada itu adalah ujian ataupun bala daripada Allah. Akhirat nanti kamu terima setiap apa yang kamu perolehi dengan balasan yang menyeksakan. Sebab tuan-tuan, satu benda kita perolehi, kita kena ucap alhamdulillah dan kita fikir macam mana kita nak gunakan apa yang kita ada untuk jalan Allah. Apa sekali pun tuan-tuan sekalian, jalan Allah ni jangan kita fikir perang je tuan-tuan. Islam tak. Apa benda yang jalan Allah yang boleh memberikan kepada kita ni sesuatu yang merapatkan kita dengan Allah, tuan sekalian. Maka tu dipanggil rezeki. Kita kena jaga, jangan sampai harta kita tu tak jadi rezeki. Harta ni tak jadi rezeki. Kita nak rezeki, harta kita ni tak jadi nikmat. Maksud saya, bukan rezeki, harta tu rezeki dah, tapi rezeki kita tu atas nama harta ni tak jadi nikmat, tapi dia jadi ujian, dia jadi balak bagi kita. Subhanallah, rugi kita tuan-tuan. Bertahun kerja, bertukar lumus kerja, habis masa, tinggal anak isteri, sibuk dengan kerja, tinggal masyarakat, kadang-kadang tinggal mak ayah, tak sempat nak berhubung, sibuk kumpul harta, tapi dia menjadi bala kepada kita. Biar dia jadi rezeki tuan-tuan, mudah-mudahan dia boleh membantu, harta tu boleh jadi bantu kita untuk kita memiliki redha dan syurga Allah. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran pada a'udzubillahi minasyaitanir rajim, i'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhur bainakum wa takatsur fil amwali wa aulad. Surah Al-Hadid ayat yang ke-20. Allah cerita dalam Quran, ketahuilah bahawasanya kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah permainan dan hiburan serta perhiasan, juga bermegah-megah di antara kamu dengan kelebihan kekuatan bangsa serta berlumba-lumba membanyakkan harta benda dan anak pinak. Allah nak bagi tahu dekat kita, dunia ni semua benda macam tu je. Kita megah dengan apa yang kita ada, kita seronok apa yang kita ada, kita terlupa itu semua apa Tuhan kata, laibun walahun wazinatun. Itu semua permainan, hiburan, walahun, hanya perhiasan dunia. Apakah sesuatu perhiasan itu kekal? Tak. Mainan itu kekal? Tak. Cuma sementara. Dah sementara, ambillah kadar sementara. Jangan kita mengambil sesuatu yang sementara seolah-olah dia kekal untuk hidup kita. Maksudnya, yang pertama tuan-tuan, jangan letak harta tu sampai dalam hati. Boleh harta gunalah untuk hidup kita seharian. Yang kita pakai, yang kita bagi, kita guna-guna. Sebab setiap hari rezeki kita telah ditentukan oleh Allah untuk kita ataupun tak lain. Cuma kita kena pastikan rezeki itu, biar dia jadi rezeki, dia tidak bertukar menjadi bala dan ujian. Yang kedua, tingkatan rezeki yang Allah berikan kepada kita tuan-tuan, nama dia Al-Afiyah, yakni sihat. Disebut oleh ulama huwa a'la darajat rezeki. Sihat ni adalah kedudukan rezeki a'la darajat, rezeki yang paling tinggi. Rezeki yang tinggi dalam hidup kita adalah kesihatan. Sebab sihat ni tuan-tuan lebih besar daripada harta. Sihat ni kan, orang sakit dan dia sanggup habis apa saja yang ada untuk mengembalikan apa yang dia dah ada dulu. Tapi tak semua dia boleh buat walaupun sanggup gadai. Seorang lelaki berjumpa dengan Imam Syafi'i, lalu bertanyakan kepada Imam tentang keadaan hidupnya yang miskin. Aku ni miskin lah, tak ada apa-apa harta benda. Lalu ditanya oleh Imam pada dia, kamu tahu tak berapa nilai mata yang ada pada kamu? Kalau hari ni ada orang nak beli dekat kamu mata dengan nilai 1000 dirham, kamu nak jual? Terdiam lelaki tu. Tak nak jual. Tak apalah, orang datang nak beli telinga kamu, setiap sebelah telinga kamu 1000 dirham, kau nak jual?
Dah. Disebut semua anggota tubuh. Dia kata kalau kamu tak mampu nak jual, berapa harga yang kamu nak jual telinga kamu? Apa jawab lelaki tu? Tak ada nilai, kata telinga aku ni nak jual dengan RM1. Lalu imam tu kata apa kat dia? Cuba kamu kira kalau setiap anggota yang dekat kamu tu nilai dia 100,000 dirham. 1,000 dirham yang dekat kepala kamu saja. Kamu kira nilai, dia pun kira. Kamu sedar tak kamu sedang mempunyai harta sebagai seorang yang kaya sekarang? Kan? Sebab apa? Sihat. Orang kena kencing manis potong jari. Minta maaf yang kencing manis kan terasa hati belakang. Jangan rasa hati, saya cakap kat saya sebab saya pun kencing manis juga. Cuma tak hilang jari lagi. Belum hilang, doa-doa tak hilang lah. Biar hilang kencing manis tak apa. Kan? Hilang jari. Jari yang hilang tu pula jari yang paling kecil. Kau jari besar dah, kecil dulu. Hilang jari paling kecil. Agak-agak lah kalau kita nak cari jari macam tu, berapa nilai harga kita boleh bayar? Kan? Ada tu orang nak jual, aku nak jual jari aku ada 5, jual satu ada 4 lagi. Sahabat saya satu kelas dengan saya belajar dulu, saya dapat tahu dia kena kencing manis. Tak sangka teruk sangat, tahu-tahu dapat hantar gambar dia masuk hospital, potong ibu jari. Jumpa dengan dia, saya tanya dia, saya kata entah ibu jari tak ada, kena potong macam mana? Teruk sangat dia cerita, dia kencing manis begini. Tak ada ibu jari ni, berdiri tak tumbang ke? Saya tanya. Saya buat pelik juga tanya kan. Tapi kita pun rasa pelik, tak ada jari, rasa macam tumbang kot. Dia kata mula-mula lepas kena potong boleh berjalan tu, dia lepas tongkat. Dia macam pakai tongkat tak nak pijak laki kan. Lepas tak pakai tongkat, mula-mula pertama duduk nak rebah, kata dia. Dia kata hari itulah bahawa aku rasa besarnya peranan ibu jari yang kat depan dah. Dia pijak tu dia rasa tak center tubuh dia nak tumbang. Kita masa ni kita rasa macam tak ada apa-apa di ibu jari tu kan. Jangan. Nak tumbang dia. Sebab apa? Dia kata rasa kaki aku ni tak betul je pijak tu dia. Subhanallah. Masa tu baru menghargai. Barulah ajak minum, tak nak makan ni, tak nak. Tak apalah, kata kau minum air mineral lah sudah. Roti biskut kering, kulit roti tu miangkat dengan air mineral, cukup lah untuk orang kencing manis. Saya cakap dia itu kawan sekolah kan. Tak nak makan apa, dah takut. Dah baru takut. Masa dulu tuan-tuan, pesan pula tambah susu lebih sikit. Teh tarik satu, susu lebih. Kelang kabut tukang buat air tambah susu. Sedap je, tak sedar diri kan. Dah kena. Nak cerita apa tentang sihat. Nabi sebut dalam hadis yang sekalian. Nabi kata apa? Dalam hadis Nabi sebut tentang perkara yang selalu manusia ni lupa. Nabi kata, Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang selalu ramai manusia lupa. As-sihhatu wal faragh. Nabi kata. Dua nikmat, di antara nikmat-nikmat Allah ni tuan-tuan sekalian, alhamdulillah tak apa. Tapi Nabi kata ada dua nikmat yang ramai manusia selalu lupa dengan nikmat ni. Apa Nabi kata? As-sihhatu wal faragh. Iaitu kesihatan dan masa lapang. Masa sihat kan? Lupa. Tuan-tuan, masa sihat ni nak datang masjid lupa. Tak apalah, biar dululah. Tak apalah, tempat-tempat kuliah ni biasa orang tua-tua, orang pencen-pencen je. Aku ni nantilah. Ini hak mainan ni. Hak biasa. Saya ingatkan perkataan ni dah tak ada dah. Masih ada lagi. Masih ada tuan-tuan sekalian. Saya ingat bila ada seorang datang jumpa saya. Bukan seorang, 4 orang, 3 orang. Satu grup datang jumpa. Tanya tentang, kami datang ni Ustaz nak jumpa Ustaz. Kata, ya apa, nak buat apa? Kami nak tanya je. Nak tanya masalah. Saya kata tak ada pergi kuliah ke? Panjang Ustaz kuliah ni. Kadang-kadang yang kita dengar ni bukan yang kita nak dengar tadi. Wih, saya kata alim betul dia ni. Kan? Dia nak dengar kuliah ni bukan yang dia nak dengar. Dia nak dengar benda yang dia nak tahu je. Lepas tu saya datang sini ni. Jadi kami nak tahu ada masalah-masalah. Senang. Dan kami lebih suka dia ada grup WhatsApp dia. Dan kami datang 4 orang ni nak jumpa Ustaz. Ada masalah yang kami bincang, kami tak selesai. Saya duk mikir nanti dia orang ni belajar tinggi kot.
Kau dah tak mampu nak tanya, dia orang dah bincang lah ni, dah tak nak jawab pun datang jumpa saya. Maknanya hak dia belajar ni tinggi sangat, dah boleh bincang sendiri je. Nak tanya hukum je lah. Saya kata kena juga dengan kuliah tu, kadang masa tak sempat lah Ustaz. Saya tanya soalan, dia tanya soalan, saya jawab. Saya tanya dia, saya nak tanya satu, ramai tak kawan dalam grup tu? Dia tak ada lah Ustaz, dalam 2-30 orang. Kata ada seorang kawan nak masuk tak nak ikut. Oh, siapa Ustaz? Saya kata malaikat maut. Saya sebut begitu kan? Saya kata malaikat maut. Lepas tu dia diam. Ustaz ni gua apa ni? Saya kata malaikat maut boleh lah kawan sekali dengan korang, senang. Sebab korang yakin tak payah menuntut ilmu kata. Sebab mungkin korang tahu kau mati bila. Biar kalau maut dalam tu boleh tanya dia bila kami mati. Senang sikit kata. Dia kata tak faham Ustaz. Saya pun beritahu. Korang tahu ke korang mati bila? Saya kata. Korang kawan rapat dengan malaikat maut ke? Sehingga rasa tak perlu menuntut ilmu. Diam tanpa orang diam. Kalau kecil memang kelempang seorang tu sekalian. Yang tua lempang balang orang tua pula kan. Geram, sombong. Datang nak tanya tu dengan gaya sombongnya. Saya kata pergi mengaji, kena belajar. Saya kata malu nak belajar mai. Grup tu buat, panggil ustaz datang. Kami satu grup malas nak mengaji dengan orang ni, rasa standard besar sangat, hebat sangat level kamu, buat grup level kamu, panggil ustaz datang mengaji. Mengaji wajib saya kata. Jangan tanya masalah, mari tanya je. Dia rasa hak tu tak tahu, hak lain tahu. Saya jaga kat dia, yang awak tahu tu awak yakin betul ke? Diam juga tuan-tuan. Palas saya bagi tahu kat dia, banyak juga awak tak tahu kan. Diam, tak ada benda nak jawab, tak jawab. Saya kata dalam grup tu cerdik-cerdik kau semua. Tak ada dah cerdik Ustaz, tapi era kami zaman-zaman belajar, sebutlah belajar kat sini, semua geng belajar luar negara belakang. Oh, saya kata hebat mengaji tu. Bolehlah Ustaz, kata dia. Mengenal diri juga kadang. Saya kata dalam satu hari kata, awak hidup satu hari, berapa kali awak menguap? Diam. Ustaz ni tanya pelik-pelik. Lah, kau kan ngaji jauh sampai luar negara, cerdik, takkan tak boleh kira menguap berapa kali? Diam dia. Tak apalah menguap payah sangat. Cik banyak sikit. Saya kata, berapa kali mata berkelip? Ustaz ni tanya apa ni? Lah, kan korang cerdik, pandai, boleh tahu semua. Tadi sebab soalan tu tak ada korang tanya kata. Sebab korang bagi tahu datang nak tanya yang tak tahu je. Mana yang lain semua korang tahu. Saya pun tanya dia bulu mata, tanya bulu mata, saya tanya 4-5 soalan, tak tahu nak jawab. Oh, kata banyak lagi yang korang tak tahu kata. Diam sudahnya. Lagi salam balik bodoh gitu je. Saya kata kalau rasa nak mengaji datang. Macam saya bagi tahu tempat-tempat kuliah, ustaz boleh kamu ikut pengajian. Okey Ustaz kali. Sampai sudah tak datang tuan-tuan. Nak sebut apa tuan-tuan? Banyak sangat alasan. Masa kamu sihat, kamu muda, otak kamu rasa hebat, tapi kamu kena ingat, tak ada apa yang kita hebat. Saya sebut tadi lah, melainkan Allah berikan kehebatan pada kita. Sebab masa sihat ni, ingat, cari ilmu, cari peluang. Jangan lepaskan peluang untuk ilmu. Ini kita berada dalam bulan Ramadan, jangan lepaskan peluang tuan. Ambil semua benda yang ada. Sebab Allah gandakan setiap amalan dalam bulan Ramadan terlalu banyak. Maka carilah peluang. Jangan duk rasa nak penat lah tuan-tuan sekalian. Jangan duk penat. Penat memang penat, tapi penat setakat mana? Ada tuan-tuan dengar mati tuan-tuan sekalian. Penatnya sembang tarawih sampai mati ada? Tak ada. Cakap sampai mati. Oh ya Allah, hari ni penat nak mampu. Cakap je nak mampu, tak mampu pun. Kan? Kalau orang Kedah kan semua nak mampu. Penat nak mampu, kenyang nak mampu, semua mampu. Tak mampu pun. Buatlah, tak ada masalah pun. Tak akan berlaku tuan sekalian. Kalau mati tengah semayang tu bukan kerana penat. Itu satu anugerah daripada Allah. Anugerah sangat besar. Biar mati kat semayang tuan sekalian. Tak apa. Minta dengan Allah. Kalau nak mati, ya Allah matikanlah aku dalam bulan Ramadan. Ya Allah kalau dalam bulan Ramadan ni nak matikan aku, ya Allah matikanlah aku tengah beribadat. Kau sedang. Boleh ke kata tak boleh minta mati? Kita bukan minta mati. Kita bagi tahu ke Allah, kalaulah sampai waktu kita nak mati, matilah aku dalam keadaan aku beriman, matilah keadaan aku ibadat, tak apa. Yang tak boleh, ya Allah aku puas dah hidup, Allah matikanlah aku, tu tak boleh minta. Tak boleh. Minta mati ni satu doa yang tak betul dan tak baik. Tak boleh minta mati. Tapi minta mati baik tak apa. Bila mati tak salah. Cuma ya Allah kalau nak matikan aku, ya Allah matikanlah aku dalam bulan Ramadan nak kata kepada ibadah. Dan sebab sihat ni kurniaan yang sangat besar Allah Ta'ala berikan pada kita. Yang kedua masa lapang. Allah tuan-tuan. Sekarang ni tuan-tuan, ini yang kedua tadi ni. Yang kedua ni dalam hadis Nabi ni kan ada dua perkara, sihat dengan masa lapang. Ni masa lapang tuan-tuan.
dalam bulan Ramadan tuan-tuan sekalian, ni hari Sabtu cuti. Agak-agaklah tuan-tuan datang ni ramai dah. Kira yang tak datang ramai lagi tak? Yang tak datang lagi ramai. Ustaz kuliah ramai tu ustaz ramai. Yang tak datang ustaz, yang tak datang lagi ramai. Walaupun yang datang tu dah ramai dah. Kenapa tuan-tuan? Ada yang memilih untuk duduk saja-saja. Tuan-tuan baik duduk saja dalam majlis ilmu, tak apa. Kau nak gimana? Duduk saja. Duduk saja kat mana? Kat kuliah. Tak apalah, main duduk saja, tak apa sini. Lagipun nak buat kerja pun orang tak bagi tengah-tengah kuliah. Aku pun menyampah. Kita kuliah dia buat kerja, aku dengar angkat kursi, tak ada faedah pula kan. Dan nak buat apa? Duduk sajalah. Duduk tengok. Kan? Termenung tak apa dah. Tengok Ustaz dapat asal dapat berkat duduk majlis ilmu. Tapi rugilah pula kalau datang duduk majlis ilmu tak ambil ilmu. Duduklah dengar ambil ilmu. Daripada duduk saja kat depan rumah buat apa tak ada faedah kan. Duduk makan tak boleh, minum tak boleh. Lepas tu termenung, tengok kereta lalu, tengok bunyi la ilaha illallah. Oi, marilah sini, apa faedah duduk kat rumah tu. Ya. Betul tak, mari duduk sini. Mari dengan kuliah. Kalau tak datang kuliah orang lain. Semua ustaz datanglah. Dapat ilmu, ya Allah Tuhan ku, tuan-tuan, besarnya. Hari ni tuan-tuan datang majlis ilmu ni serupa 70 kali. Bulan lain tuan-tuan kena datang sebulan, 2 bulan, 10 hari kena mari kuliah. Baru sama hari ni sekali. Dia punya ganjaran. Jangan tak mari dah esok pula. Esok pasal apa tak datang esok, tak ada orang, tinggal 3 orang. Pasal apa tak datang? Semalam saja dah 70 kali datang. Kau bukan nak beritahu macam tu, maksud kelebihan. Kalau hari semalam, hari ni 70 kali, esok kita datang 70, dia punya gandaan. Sepanjang Ramadan kita datang, tuan-tuan tengok banyak mana ganjaran kita boleh. Rebutlah semua yang ada. Jangan bahkan peluang. Ni waktu masa lapang yang kita ada. Kan, esok dah susah. Dulu sibuk kerja. Lepas tu lam dia dapat anak, dah kahwin, dapat anak, sibuk jaga anak. Anak dah besar-besar pula, dan sibuk apa lagi? Tak ada dah. Jaga cucu lah Ustaz. Ya Allah, jangan ada sibuk cucu. Seorang lain jaga. Suruh ni jaga kan. Allah, janganlah. Sebab saya selalu pesan kan. Saya ingat saya dijemput buat kursus kahwin, saya beritahu. Saya kata antara benda saya nak pesan korang nak menikah ni kata, jangan seronok je nak menikah, kata kena fikir so nak jaga anak kata. Jangan bagi mak ayah jaga anak kamu, mak ayah kamu dah puas dah jaga kamu. Bagi mak ayah hidup senang. Mana senang? Cakap dekat mak tak payah jaga anak-anak ni, nanti saya datang sekali-sekala balik bawa cucu mak ni, mak tengok mak pergi kuliah, mak pergi majlis ilmu, pergi biar mak pergi. Kadang-kadang, oh ustaz saya tak dapat datang ustaz, kena jaga cucu. Kesian pula saya dengar tuan-tuan. Kan? Kesian dengar tuan-tuan sekalian. Kena jaga cucu kan. Susah dia. Anak-anak pula, ya Allah ya Tuhanku. Kadang-kadang saya bukan nak bagi jaga ustaz, mak saya ni tak boleh nak jaga juga. Mak pula perangai. Sudahlah tu, hujung umur dah kita. Bagus kita nak jaga, tapi ada benda yang kita perlu tumpukan di akhir ni. Alhamdulillah kita dapat hidup lagi. Alhamdulillah. Saya tentang kalau dengar berita orang mati, ya Allah ya Tuhanku. Tak pula kalau yang mati tu sama umur saya, lagi takut kan. Betul, tak tahulah saya. Orang tanya saya lalu macam tu. Saya lalu cakap, kata, oh ustaz mati umur berapa? Umur 46. Alhamdulillah ni. Saya duk mikir apa? Agaknya malaikat ni minggu ni dia kerja dia cari orang umur 46 je. Saya punya mikir, kadang bodoh juga mikir gitu kan. Tetapi dia mari mikir. Semalam umur 40 juga, ni 40 juga. Jadi mikirlah. Awak dah berdebar, ya Allah ya Tuhanku. Masa tu sibuk nak pegang Quran lah, nak berzikir lah. Kalau mati pun tak apa dah baca Quran. Ni siapa mati semalam tu? Aduh ustaz, tu umur dah apa? 52. Alhamdulillah, bukan umur aku. Dia rasa gitu kan. Ada juga kadang mai rasa gitu. Sebab 50 tu mungkin geng-geng 50 dia jagalah. Kan, aku geng 40 tak ada lagi. Dia rasa gitu. Tapi sebenarnya bukan begitu. Tapi saya kalau tanya, ada je umur 40 lebih mati jadi berdebar. Ya Allah Tuhanku, jadi rasa takut sangat. Ya lain, umur lain pun takut juga, tapi tak berdebar sangat. Kalau umur 40 berdebar sangat, ya Allah Tuhanku, tak tahulah. Baru ni seorang sahabat mati umur 48, tua pada saya setahun. Saya tahun ni 47. Umur 48 baru lagi minggu lepas. Kawan, tapi kawan tak apalah, kawan satu kampung. Umur 48 meninggal tuan-tuan sekalian. Ya Allah, rumah saya macam dah. Abang ni pasal tentu arah satu kampung kesah ni. Kata semalam kawan mati tu umur 48 tu. Ya Allah ya Tuhanku. Jadi berdebar tu. Takut mikir malaikat dia cari 40 dia tengok. Salah pandang pun nampak Ustaz Ridwan Imam sekalian. Aduh berdebar tu. Yang mari takut mati ni tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita tak ada persediaan tuan-tuan. Ya Allah, nak buatlah apa yang boleh kita buat. Buat tuan-tuan, jangan bagi nilai darjat rezeki yang Allah beri pada kita. Sihat tu kita tak guna dengan baik. Guna dengan baik insya-Allah. Yang ketiga, kedudukan rezeki yang Allah berikan kepada kita tuan-tuan sekalian,
al-abna'us salihah. Rezeki apa tuan-tuan? Anak-anak soleh. Apa kedudukan rezeki ni? Wa afdalu darajatur rizq. Ini kedudukan rezeki yang paling baik. Tadi paling tinggi, ini rezeki paling baik. Apa dia? Anak soleh. Anak soleh ni tuan-tuan, Allah, semua orang nak cari, kan? Semua orang nak. Tak ada orang nak impikan satu yang lain daripada tu. Asal mak ayah je dia cari anak yang soleh, kan? Nak anak tu soleh, nak anak tu baik, nak anak tu mulia. Cuma nak dapat anak soleh tu macam mana? Kadang-kadang tak betul acuan, kadang-kadang tersilap cara. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab kita tak rujuk buku didikan yang betul. Mana buku didikan yang betul, tuan? Quran. Allah ajar dalam Quran cara didik anak disebut jadi. Minta maaf, saya tak nak cerita tentang didikan anak-anak ni kan. Saya pun tak pandai juga, tak tahu anak saya macam mana. Cuma tuan-tuan, letaklah Quran ni tuan-tuan yang menjadi rujukan, buku rujukan utama untuk kita nak buat sesuatu yang mendatangkan baik pada kita. Tentu didik anak-anak. Jangan takutlah benda dunia ni tuan-tuan. Jangan takut benda dunia. Jangan tak percaya. Mana boleh kita tak percaya pada dunia sebab kita hidup kat dunia. Mesti percaya keperluan, kehidupan, pendidikan perlu. Yang perlu-perlulah, tapi jangan tinggal akhirat. Sebab tuan-tuan, pendidikan apa tuan-tuan nak bagi pada tuan-tuan, bagilah. Tapi jangan tinggal didikan agama. Jangan tinggal. Kalau kita tinggal tuan-tuan, kita telah meletakkan mereka kedudukan yang tak baik dan kita telah membuang satu kerugian atas kurniaan Allah. Allah bagi dah ni, anak ni. Anak ni Allah bagi, apa yang ada dekat dia tuan-tuan? Dekat dia ni ada satu benda besar. Apa dia? Doa. Kadang-kadang kita duk fikir doa ibu je, kan? Doa ibu ni masih hidup. Tuan-tuan, kita esok kita mati tuan-tuan. Ni anak ni. Nabi sebut ni dalam hadis kan, yang biasa kita dengar. Idza mata banu adama in qata amaluhu illa min salasin. Sadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bi. Yang ketiga, awaladin salihin yad'u lahuma. Anak soleh yang mendoakan dua bapa. Anak soleh tuan-tuan. Ni tuan-tuan sekalian, anak-anak ni tuan-tuan, dia masuk syurga Allah. Siapa pertama dia cari tuan-tuan? Dia akan cari mak ayah dia. Allah akan beri peluang kepada ahli syurga untuk kamu cari siapa yang orang yang kamu kenal dekat dalam syurga ni. Anak-anak akan cari mana mak ayah aku, tak ada. Bila ditanyakan sejarah cerita, akan dihimpun ahli syurga, lalu Allah beri peluang pada syurga minta sesuatu. Duduklah syurga ni sempurna dah, Allah bagi peluang untuk minta lagi, kok ada yang tak ada. Pada masa tu bangun daripada kalangan anak-anak syurga. Apa dia minta? Ya Allah, ya Allah, kami tak jumpa mak ayah kami. Apakah mak ayah kami ada dalam neraka? Kalau ada dalam neraka, ya Allah, kami nak minta supaya dia masuk syurga sama dengan kami. Tuan-tuan, ini doa anak syurga. Allah takkan tolak, bahkan Allah perkenankan doa mereka. Lalu dicari jumpalah ayah dia dengan mak dia dalam neraka. Diangkat oleh Allah kerana permintaan daripada ahli syurga. Tuan-tuan, besar tuan-tuan, bukan satu benda main-main. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, bila saya dipanggil untuk pergi sembahyang jenazah, selalu saya pergi tuan-tuan, saya nak sembahyang, saya akan cari anak-anak dulu. Saya tanya, mana anak si mati? Saya akan tanya dulu sebelum saya sembahyang. Sebab apa tuan? Saya akan minta dia orang jadi imam. Saya ni boleh jadi imam, siapa mati pun jadi imam tuan. Bukan susah sembahyang jadi imam ni tuan. Nah, jadi imam sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah sembahyang paling mudah sekali. Dah lah, tak ada rokok, tak ada sujud. Diri tu bagi salam. Air sembahyang pun tak wajib tuan. Sembahyang jenazah ni tak wajib ambil sembahyang. Kalau sembahyang dalam keadaan tidak ada air sembahyang, sah. Jenazah ni cuma sunat, afdal ambil air sembahyang. Kita nak depan dengan mayat kan, kan mayat bangun marah, kamu tahu kan, ambil air sembahyang. Kalau tak ambil tuan-tuan, tergesa-gesa terus sembahyang. Sembahyang sah. Sembahyang jenazah, jenazah tu ingat, sembahyang jenazah sah tuan-tuan sekalian. Dah susah sangat, senang, angkat 4 takbir tuan-tuan. Yang wajib 4 takbir. Nak sahkan sembahyang tu 4 takbir Fatihah. Hak lain semua sunat baca tuan-tuan. Dah apa lagi, mudah sangat. Nak cerita apa? Mudah sembahyang jenazah.
tu kalau panggil tak ada masalah pun. Tapi saya cari anak-anak. Kenapa? Itulah bukti kamu anak yang soleh buat terakhir untuk ibu bapa kamu. Kan kadang saya pergi, oh ni anak dia, ni anak nombor 2, anak 3. Kata jadi imam, tak pandai Ustaz. Saya kata duduk tak apa. Tahu sembahyang jenazah? Tahu. Pandai lah tu. Saya tak pandai doa. Kau doa bahasa Melayu je. Tak apa kau Ustaz. Tak apa, dia tak bangun balik kan. Yang takut benar doa. Sebab apa takut? Sebab tak ada doa Arab. Tak hafal doa Arab. Ya Allah Tuhan, kau orang Melayu kan? Mesti buat Arab tu pasal apa? Doa Arab tu bagi orang Arab lah baca. Doa Melayu baca doa. Kau ingat Tuhan tak faham ke? Angkat tangan, ya Allah, aku baru lepas semayangkan jenazah ayahku, ya Allah. Ya Allah, aku nak hantar daripada hari ini bersaksikan jemaah yang ada. Ya Allah Tuhanku, kau terimalah jenazah ayahku sebagai orang yang beriman. Kau Melayu je. Tuan-tuan sekalian, ya Allah ya Tuhanku, Allah faham. Lagi bagus kau Melayu, orang belakang pun faham. Ini doa kau Arab, orang belakang tukang amin. Amin tu pun sampai pegang handphone tu. Amin. Amin belakang. Sebab apa? Dia pun tak faham juga. Cuma doa kau Melayu, habis semua faham. Silat-silat tuan-tuan, seluruh jemaah tu boleh menitik air mata. Kenapa tuan-tuan? Dia faham apa dia buat. Selalu begitu tuan-tuan saya sebut. Yang kedua, bila pergi tanah perkuburan. Sebelum tanah perkuburan nak mandi jenazah. Allah, janganlah bagi orang yang mandi jenazah tu mandikan ayah kita. Dia jadi ketua tak apa. Tak pandai duduk. Ni hak tukang mandi jenazah. Pengurusi jenazah masjid. Pengurusi ke dia panggil? Pengurusi jenazah pula lain pula nama ni kan. Apa? JK mandi jenazah kan. Dia tu ada sekali tak apa sebab dia tolong ajar kita. Dia tolong bagi tahu, okey buat ni. Anak-anak kena duduk sentuh tangan kamu, ayah kamu tu. Mak kamu sentuh. Biar kita buat semua. Allah payah anak-anak takut. Ada anak takut tengok jenazah ayah. Takut tak boleh tidur malam. Budak ni aku kecepuk pun tahu. Tengok filem kuat sangat lah tu, hantu. Tengok mayat ayah pun takut. Takut tuan-tuan. Saya kata orang mandi jenazah ni memang kerja dia mandi jenazah. Kau marilah jenazah macam rupa sekalipun, dia mandi je. Tapi bukan itu persoalan dia. Kamu sebagai seorang anak, apa kamu nak buat? Dan cuba bayang macam mana anak kita nak buat kalau masih hidup dia, kita tak pernah didik dia untuk itu. Itu cerita kesalahan dia. Tapi kalau kita tak pernah didik dia untuk itu, tuan-tuan sekalian, saya yakin tuan-tuan yang sudah tidak ada ibu bapa akan merasai perkara ni. Tapi kita akan rasa bangga. Ayah saya meninggal bulan 11 baru ni, tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah, diberi rezeki oleh Allah, saya dapat uruskan semua. Cuma saya tak boleh masuk lubang kubur je. Saya nak masuk tak boleh. Orang gali kubur tak bagi. Sebab kata dia tak muat. Berasa hati juga aku hari tu. Sebab lubang kubur tu sempit. Kan? Jadi nak masuk saya seorang, jawab saya seorang je boleh duduk dalam tu. Tak larat pun nak angkat seorang. Jadi dia kata, Ustaz tak payah masuk, kata. Katanya ayah saya, kalau Ustaz masuk, orang lain tak boleh masuk Ustaz. Orang dengar, aku berasa hati juga macam tu kan. Salah aku besar sangat. Tapi nak buat macam mana? Redha je lah, tak boleh masuk. Panggil anak saudara suruh masuk. Kecil-kecil tu badan dia boleh masuk. Tapi Alhamdulillah tuan-tuan bangga sangat. Betul saya dengar cerita sebelum pada ni. Apa kita boleh buat tuan? Bila kita pegang tubuh ayah kita tuan-tuan, ketika kita mandi jenazah dia, tak ada lain daripada hati kita. Cuma kita minta dengan Allah je. Ya Allah, inilah tubuh ayahku dulu. Kita basuh tangan dia. Kita ingat. Mari kita ingat tuan-tuan. Ya Allah, tangan inilah yang dukung aku dulu. Tangan inilah suap makan kat aku. Tangan inilah yang peluk aku ketika aku takut. Tangan inilah peluk aku ketika aku sejuk. Mari fikir tuan-tuan. Rupanya tak ada apa dah. Doa tuan. Doa. Kalau itulah baik, Alhamdulillah. Tapi tak tahu. Kadang-kadang benda ni terlepas. Anak-anak kita pun kita terlepas tentang perkara ni. Sebab kita kena minta doa lepas mayang. Ya Allah, bagilah kesempatan kepada aku untuk aku menyebut kalimah la ilaha illallah di telinga ibu dan bapa aku. Dan ya Allah, aku minta dengan kamu supaya anak aku yang mengajar kalimah yang terakhir aku akan sebut dalam hidup aku. Tuan-tuan, kita minta ya Allah bagi, jangan orang lain. Boleh orang lain ajar, tapi kalau boleh biar anak kita dia dengar. Saya panggil abang saya, 3 orang duduk kat ayah dia duduk gile-gile tuan-tuan, gile-gile baca sebut la ilaha illallah, ajar gile-gile daripada pagi kot dia nazak sampai petang tuan-tuan, gile-gile baca. Tengok nampak lama sangat azan. Saya azan tuan-tuan sampai 11 kali azan. Azan kan, tinggal azan nak bagi mudah. Alhamdulillah Allah mudahkan. Nak sebutnya tuan sekalian,
Alhamdulillah, saya tak ada rasa apa. Rasa bukan rasa, nak rasa bangga. Saya dapat buat yang terakhir untuk ayah. Tapi ada juga orang rasa kecewa sebab tak sempat buat, Ustaz. Tak apa. Jangan kita ulangi perkara yang sama berlaku dekat kita. Jaga, bagi tu anak-anak kita biar dia reti, biar dia tahu, tuan-tuan sekalian. Sebab tu yang terbaik, tuan-tuan, kita ni sangat perlu pada mereka. Dunia ni, tuan-tuan, dia perlu pada kita. Dunia ni. Tapi bila kita mati, tuan-tuan, kita sangat perlu sokongan daripada dia. Apa dia sokongan yang bagi kita? Doa. Sangat perlu, tuan-tuan. Kerana itulah yang akan memberikan kekuatan dan jaminan kepada kita di akhirat. Allah tak akan tolak doa daripada anak yang soleh. Maka kita perlu, tuan-tuan. Maka pastikan anak-anak kita, kalau sekarang kita dah, Ustaz, saya dah tak ada anak dah, Ustaz. Anak dah besar-besar, tak sempat dah Ustaz nak bagi tahu. Pesan ke anak kita, tolong jaga cucu kita tu supaya dia jadi anak soleh. Tu kita dapat buat. Jangan menyesal. Yang dah lama tu mungkin Allah Ta'ala uji kita. Doa dengan Allah, lalu buatlah apa yang kita mampu. Pesan ke anak-anak kita, jagalah. Mungkin mak dulu tak sempat nak ajar kamu, mak pun dulu susah, mak pun dulu tak belajar. Sekarang belajar, kau jaga anak-anak betul pasal soleh. Tak apa, kita selalu pesan. Tak rugi, tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan ada kebaikan. Yang ketiga, kedudukan darjat yang kita ada. Yang keempat dah. Yang terakhir, habis dah, tuan-tuan. Yang keempat apa dia? Yang keempat, kedudukan dipanggil huwa tamamur rizki. Yang keempat ni, penyempurnaan kepada semua rezeki. Rezeki hak pertama harta, rezeki yang kedua sihat, rezeki yang ketiga anak soleh, yang keempat ni penyempurnaan. Tak ada hak ni, tuan-tuan. Tiga-tiga rezeki itu semuanya tak ada faedah. Tak ada ni. Apa dia ni, tuan-tuan? Ridha Allah. Ni yang terakhir. Inilah kedudukan rezeki yang paling tinggi. Ridha Allah. Tuan-tuan, ridha Allah ni sangat hebat, sangat tinggi. Allah nak berikan kepada kita kemuliaan, tuan-tuan. Siapa yang dapat ridha Allah di akhirat esok? Orang yang dapat masuk syurga Allah. Ridha lah, tuan-tuan. Sebab kita doa tiap waktu tarawih kan. Apa doa kita, tuan-tuan? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Bukti, tuan-tuan, syurga itu adalah salah satu di antara tanda ridha Allah. Nak masuk syurga macam mana, tuan-tuan? Banyak amalan, tuan-tuan sekalian. Kena buat amalan-amalan. InsyaAllah saya tengah tulis 10 amalan untuk membuka pintu syurga. Hampir nak siap dah. Dah tengah dah sampai amalan yang ke-8. Doa-doa. Saya dapat keluarkan buku tu. Dan saya dah baca tempat-tempat lain, tuan-tuan sekalian, tu buku tu. Dan tengah tulis doa-doa. Untuk tulis tu pun saja suka-suka untuk nak buat dana sekolah. Cari dalam kitab kita tengok, subhanallah, ada amalan. Niat nak bagi orang sama-sama dapat beramal dengan buka pintu syurga. Mudah-mudahan insyaAllah Allah bagi kita, tuan-tuan, Ramadan ni Allah, Nabi bagi tahu kat kita apa? Ada 2 kegembiraan bagi orang yang berpuasa, kan? 2. Pertama di dunia, kedua di akhirat. Di dunia ketika mana berbuka. Sebab apa yang hebat sangat keistimewaan, tuan? Pada ketika itu tidak ada hijab di antara hamba dengan Allah. Masa nak berbuka ni tak ada hijab. Kita cakap direct dengan Allah, tuan-tuan sekalian. Masa tu doalah, tuan-tuan. Suami jangan tinggal doa, minta dengan Allah. Doa betul-betul. Ya Allah, ampunkan dosa isteri aku. Apa nama isteri? Sebut, ya Allah, doakan isteri aku Aisyah ni, ya Allah, berikanlah dia keampunan, jadikanlah syurga. Sebut nama, tuan-tuan sekalian. Jangan tinggal. Anak-anak kau boleh sebut nama, tuan-tuan. Tak sebut nama pun tak apalah. Kau dah tutur malu nak sebut nama, kan? Rasa lain macam je bunyi. Orang rumah pun terkejut buruk, tuan-tuan, sebut nama. Dah lama ingat dah tak sebut nama ni, kan? Sampai panggil pun dah lain macam dah nama dah. Dah woi pun ada dah, awak pun dah ada dah, kan? Nama tua-tua panggil sayang pun ada. Ingatkan sebab sayang, sebab lupa nama, kan? Lupa dah nama dia. Pasal apa panggil sayang? Kau dah tua panggil sayang lagi. Dia kata bukan panggil sayang, aku tak ingat nama dia. Kata rupa tak ingat lah nama rumah. Dahsyat. Maka ambil peluang, tuan-tuan, baca doa. Tak ada hijab, tuan-tuan sekalian. Hijab kita dengan Allah tak ada, tuan-tuan. Masa itulah doa. Murah rezeki, minta kebaikan, tuan-tuan. Mintalah doa. Setiap doa yang kita minta, jangan lepas satu doa. Apa dia, tuan-tuan? Mintalah redha Allah pada setiap waktu doa. Minta, tuan-tuan. Sebab apa? Redha Allah ni menutupi semua nikmat yang lain, merangkumi dan memiliki semua lain. Kalau Allah redha kita, tuan-tuan, rezeki kita Allah redha, hidup kita Allah redha, anak kita Allah redha, kehidupan kita Allah redha semua. Bila kita dapat redha Allah, maka kita akan dapat segala nikmat. Nak minta bila, tuan-tuan? Bukan kat akhirat, kat dunia lah nak minta. Kat dunia lah nak mohon. Wah, kat dunia ni jangan tinggal. Yang kedua Nabi kata apa, tuan-tuan? Yang kedua Nabi kata nikmat yang kedua kamu dapat kegembiraan di akhirat.
Apa dia di akhirat tuan-tuan? Bertemu dengan Allah. Lagi dikumpul ahli syurga. Ditanya pada ahli syurga, Jibril tanya pada ahli syurga, apakah kamu seronok dan selesa dalam syurga ni? Semua ahli syurga jawab seronok, selesa. Apa lagi yang kamu rasa dalam diri kamu, sesuatu yang kamu nak minta dengan Allah tadi? Apa tuan-tuan, diriwayatkan satu kisah, ahli syurga bercakap dengan Jibril, wahai Jibril, semuanya yang ada dalam syurga ni bagus, baik sangat dah. Tidak ada yang kurang dalam hidup kami. Cuma satu kami nak tuntut, ya. Allah janjikan kegembiraan pada kami untuk melihatnya. Apakah kami apakah kami diberi peluang untuk melihat Allah pada ketika ini? Nikmat yang tidak boleh dibayangkan oleh seorang hamba. Nikmat yang sangat besar. Nabi SAW turun daripada Isra dan Mi'raj. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana Allah yang kamu lihat? Nabi kata, kalau aku mampu menceritakan Allah itu begini dan begini, itu bukan Allah. Ditanya oleh sahabat bertubi-tubi kepada Nabi. Nabi kata, aku tak mampu cerita kerana apa yang aku lihat terlalu hebat, sehingga tak mampu aku nak gambarkan, kerana tidak ada gambaran yang boleh menggambarkan hebatnya Allah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat menangis kerana teringin nak tengok, teringin nak jumpa Allah. Tapi tak semua, tuan-tuan. Allah, orang yang Allah pilih. Siapa dia, tuan-tuan? Orang yang dapat redha Allah. Kita tak tahu, tuan-tuan, boleh tak boleh. Saya, tuan-tuan, kita semua tak tahu. Tapi Ramadan, tuan-tuan, peluang untuk kita minta dengan Allah. Itu sebab, tuan-tuan, bila kita bicarakan tentang kedudukan rezeki ini, kita dapat lihat bahawa sebenarnya rezeki yang paling utama, yang perlu kita kejar, yang perlu kita usaha sungguh-sungguh, adalah rezeki untuk mendapat redha Allah. InsyaAllah rezeki lain akan menuruti kehendak kita bila mana kita dapat redha Allah. Macam mana dapat redha Allah, tuan-tuan sekalian? Allahu Rabbi, buat apa yang Allah Ta'ala suruh, jangan tinggal apa yang Allah Ta'ala perintah kita buat, tuan-tuan. Bila mana kita taat perintah Allah, kita ikut perintah Allah, kita buat apa Allah Ta'ala suruh, kita tinggal apa Allah larang, tuan-tuan, anak-anak soleh akan jadi milik kita, harta benda akan jadi milik kita. Saya ingat arwah tu guru saya pesan, dia kata, orang lepas kamu belajar, kamu akan jadi macam-macam. Tapi ingat pada ketika itu, arwah tu guru saya, tuan-tuan, almarhum Ustaz Haji Sulaiman Asy'ari, ingat kamu akan jadi macam-macam. Kata, awak akan jadi balik, seorang jadi kerja ni, seorang jadi kerja ni, kata pesan. Cuma dia kata, Ustaz pesan satu je, ingat, jangan tinggal agama kerana dunia. Dia pesan gitu. Kamu kejarlah, jagalah akhirat, kejarlah akhirat, jagalah perintah Allah. InsyaAllah, walaupun zahir dunia tak ada, kamu akan dapat lihat dunia akan ikut kamu. Masa tu, tuan-tuan, tak faham. Tapi bila dah duduk dengan masyarakat, baru nampak rupa betul dunia ni akan datang bila mana kita tak perintah Allah. Fikir logik macam tak patut, tapi sebenarnya bila kita fikir melalui agama, tuan-tuan, dunia ni siapa punya? Allah. Harta kita Allah, kebahagiaan Allah, hidup Allah, semua Allah punya. Dan apa yang kita nak lagi? Jaga Allah, Allah jaga kita. Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Apa kita nak jaga Allah? Ikut perintah Allah, Allah akan minta apa kamu buat. Kamu buat apa Allah Ta'ala perintah, Allah akan tunai apa permintaan kamu. Ihfazillah, jaga Allah. Allah kata ni haram, jangan buat. Allah kata ni halal, buat. Allah kata ni baik untuk tambahan, kamu tambah amalan kamu. InsyaAllah yahfazka, Allah akan jaga kamu. Apa yang Allah jaga kita? Allah tak bagi kita susah, Allah tak bagi kita sakit, Allah tak bagi kita, semua benda yang ada pada kita akan datang, semuanya nikmat. Hatta sampai tak sakit pun tidak merasa apa-apa, kerana merasakan itu adalah nikmat daripada Allah. Macam mana nak mari perasaan ni, tuan-tuan sekalian? Kadang-kadang dengar orang cakap, ustaz ni cakap sedap je, sakit pun nikmat, sakit-sakit lah. Tuan-tuan, tuan-tuan tak pernah jumpa ke orang yang sakit tapi dia rasa suka? Bukanlah seronok, ye sakit, ye, itu bukan sakit, tuan-tuan, itu bengong. Tapi tak seksa diri. Sakit ni tak menyusahkan. Ada orang sakit, tuan-tuan,
dia maki hamunan adik anak-anak dia, marah suami dia. Kalau suami marah isteri dia sakit ni, sakit lah, dah lah sakit kan. Marah pula, lambat bawa air pun marah. Kadang isteri pun bengang juga kan, dah bawa air salah kena marah pula. Tinggal pun tahu dah lah sakit kan. Kadang ada juga begitu. Betul tuan-tuan, saya sebut ni memang selalu sampai kata saya, Ustaz, saya ni berdosa dengan suami saya, Ustaz. Kadang-kadang masa dia sakit, Ustaz, suami dah meninggal, masa dia sakit, Ustaz, saya nak marah juga, Ustaz, tak sabar dengan dia, Ustaz. Kita dia buat macam ni tak betulnya, dah lah dia sakit, kita buat semua, lepas tu marah pula. Salah tak, Ustaz? Kata tak apa, tu hati manusia, jangan buat. Tapi kata buat istighfar, minta taubat dengan Allah kan. Buat macam mana hati manusia, kena marah tuan-tuan sekalian. Tapi ada yang sakit tuan-tuan, la ilallah, macam tak sakit, tenang, semayang tak tinggal, tak susah nak beribadat, sakit. Cuma tak boleh pergi semayang jemaah masjid, pergi rumah semayang, baca Quran tak tinggal, sambil baring. Tuan-tuan tengok kan, keluar kan, ada yang sambil baring baca Quran, mata pejam baca Quran. Tuan-tuan sekalian, kenapa tuan-tuan? Tak sakit, kita nampak dia sakit tuan-tuan, hakikatnya dia tuan-tuan sekalian, sakit tu nikmat yang datang untuk dia melalui ujian. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita semua tuan-tuan, saya yang cakap, tuan-tuan dengar, kita nak cari macam tu lah. Saya makin lama makin tua, makin lama makin tua. Kita pun semua akan bertemu tua. Mungkin sampai tak Allah panjang kalau mau bertemu nyanyok. Minta lindung jangan jadi nyanyok. Minta lindung tuan-tuan sekalian supaya Allah Ta'ala berikan pada kita. Nak jadi macam mana tuan-tuan sekalian? Ni antara benda amalan. Kena jaga. Teranya jangan tinggal Quran. Tuan-tuan, orang yang hafal Quran dan orang yang melazimi Quran tuan-tuan sekalian tak akan nyanyok. Ini jaminan tuan-tuan sekalian. Setengah ulama kata ulama, setengah ulama kata itu hadis Nabi. Jaminan orang yang hafal Quran dan orang yang sering kali membaca Quran, tak pernah tinggal Quran lekam pada bibir mulut dia, tak akan nyanyok walaupun umur dia panjang. Saya dah tengok tuan-tuan, dah jumpa orang tu umur 106 tahun tuan-tuan sekalian, tak nyanyok, bukan tak nyanyok tuan-tuan sekalian, kenal kita setelah beberapa tahun, 7 tahun 8 tahun kot saya tak jumpa sebab atuk kepada kawan saya ya, pernah datang 1-3, bukan kawan juga, kawan rapat saya tu atuk kepada kawan dan kawan saya. Dia kawan pada kawan rapat saya, tapi saya kawan lah kemudian dengan dia tu. Pergi jumpa tuan-tuan, kata atuk dia tak sihat. Datang, lepas tu dia tengok saya, dia ingat saya tuan-tuan sekalian. Saya kata dah dekat 7 tahun 8 tahun saya tak datang. Ingat tuan-tuan sekalian, masa tu umur dia 106 tahun. Tangan tasbih tak tinggal, Quran kat tepi ada. Tanya cucu dia, memang tak pernah. Sehari mesti baca Quran sekali. Kalau tak larat nak pegang Quran, dia baca apa yang dia ingat sambil baring. La ilaha illallah, tak nyanyok tuan-tuan. Kita baru 70, nama bini pun lupa. Dah panggil woi dah, woi, aku nak air, woi je panggil. Pasal apa panggil woi? Aku tak ingat dah nama dia. La ilaha illallah, baru 70 tahun. Nyanyok, kalau cakap nyanyok marah. Awak ni nyanyok dah ke nama saya pun tak ingat? Oi, marah. Sebab apa tuan? Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Cukup sekarang tu sebab saya sampaikan. Sekadar perkongsian, minta maaf banyak-banyak kalau terpanjang. Macam bebel pun ada gaya rupanya kan. Macam kuliah pun ada. Tak apalah. Asalkan ada keuntungan dan kebaikan insya-Allah bersama. Jadi 4 perkara tolong jaga rezeki tu. Rebutlah peluang yang terbaik. Dahulukan yang mana dahulu. InsyaAllah yang lain. Ada soalan. InsyaAllah yang lain tu akan kita peroleh insya-Allah. Ni semua doa je ni kan. Okey, ni tak ada soalan ni. Ada yang nak soal? Ada soalan? Okey, sebelum saya tutup. Ada soalan? Okey, boleh ni. Waktu bila yang paling afdal kita berdoa sejurus sebelum berbuka puasa? Maknanya berapa lama, 2 minit ke setengah jam? Atas panjang doa kita, biasanya 10 minit sebelum berbuka tu cantik. Dia waktu yang dikatakan sebelum berbuka ni ketika nak tenggelam matahari. Mana tenggelam matahari tu dia ambil masa dulu kan dalam setengah jam kan. Setengah jam tu bertenggelam. Ketika itulah waktu yang terbaik. Yang paling baik lagi dekat nak berbuka. Jangan sampai berbuka tu, sebab berbuka ni afdal awal. Bukan afdal awal tu buka lepas asar, bukan. Awal tu percepat buka, azan terbuka tu masuk awal. Jadi jangan sampai terlajak sampai buka. Bolehlah kadar dalam, saya rasa terbaik dalam 10 minit cantik. Sebabnya dia kadar ketika turun tenggelam matahari ni ambil masa bukan dalam setengah jam baru tenggelam betul. Itulah antara fatrah waktu yang baik. Mestikah kita berdoa di depan makanan yang disediakan? Tak semesti. Waktu tu yang baik. Okey.
Ada lagi? Boleh, okey, tak ada. Ini ada mohon doa pada Tuan Haji Basri, mantan bendahari Masjid Al-Falah yang diuji dengan stroke pagi ni. Oh ni lah yang ni Halim Basri. Tuan Haji Halim Basri, Allah tahu nampak Basri je. Tuan Haji Halim Basri. Okey, yang kedua Umi Rabi'ah. Dr. Rabi'ah Zahar diuji positif. Subhanallah. Saya dah 3-4 kali forum dengan dia ni. Mahat Hafiz Sadasuki. Okey, dan Ustaz Mak Cina, betul. Ustaz Mak Cina semalam maklum pada kami semua. Okey, ini ada 3 permintaan, Ustaz Mak Cina dan Mak Hafiz Sadasuki, Dr. Rabi'ah dengan Tuan Haji Halim Basri. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada dia insyaAllah kesihatan sama-sama insyaAllah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal quwwah wa abwaabal sihah wa abwaabal salamah wa abwaabal jannah. Allahumma atil umurana bil iman wal islam. Allahumma ighfir lana Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajlihi wa ajlihi wa ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkan dosa ahli keluarga kami ya Allah, anak dan isteri kami ya Allah, suami kami ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah, keluarga-keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami jemaah kuliah di Sulawesi Selatan J8 ya Allah, ini berdoa khusus untuk saudara-saudara kami yang sedang ditimpa musibah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesihatan, kekuatan kepada Tuan Haji Halim Basri ya Allah. Ya Allah, Tuhan, berikanlah juga kekuatan kepada Dr. Rabi'ah untuk menghadapi ujian-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jugalah pada guru kami Ustaz Mak Cina ya Allah, yang sedang menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, juga sahabat kami, guru kami Mak Hafiz Azhari Macar yang sedang anak-anak tahfiz diuji COVID-19 ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami mohon pada kamu ya Allah. Kamu tempat kami mengadu, kamu tempat kami berserah, kamulah tempat kami meminta, kamulah segala-gala tempat pergantungan kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jika sekiranya kami berdoa pada ketika ini ya Allah, dalam bulan Ramadan yang penuh berkat, ada juga saudara-saudara kami sedang menghadapi musibah ya Allah, selamatkanlah mereka ya Allah. Ada saudara kami sedang menapi kesempitan hutang ya Allah, kemudahkanlah urusan hutangnya ya Allah. Ada di antara saudara kami yang dihadapi sakit ya Allah, berdepan dengan COVID-19 ya Allah, kesembuhkanlah mereka ya Allah. Ada di antaranya sedang menghadapi kesedihan, kehilangan kedua ibu bapa, Kau tenangkanlah hati mereka ya Allah. Ada di antara mereka yang masih lagi belum hidayah daripada-Mu ya Allah, Kau turunkanlah hidayah-Mu pada mereka ya Allah. Sahabat-sahabat kami ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, kami serahkan segala permintaan kami kepada Kamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sikit makluman untuk Mak Tafi saya, tuan-tuan sekalian. Saya sedang bina surau, dalam proses pembinaan. Kos lebih kurang dalam 400,000, dah ada lebih kurang 100,000 lebih, dah berjalan lah, projek dah jalan, dah habis 100,000 lebih sikit. Perlukan lagi lebih kurang dalam dekat 300,000 lagi. InsyaAllah saya cari dana, dan sekarang antara dana yang saya cari selain daripada sumbangan, saya ada jual buku, tuan-tuan, buku yang saya tulis masa PKP baru ni. Alhamdulillah saya keluarkan untuk cari dana, tuan-tuan, kat luar sana. Satu buku sahabat saya di antara kalangan orang yang bersama-sama bantu bina sekolah, seorang cikgu buat buku tajuk Ramadan dan Kelebihan, dan buku yang saya tulis baru ni yang baru keluar, tuan-tuan, 6 pula, janji-janji Allah. Ada kat luar sana, tuan-tuan, harga RM10 satu buku, lebih kepada sifat untuk mengumpul dana surau. Jualan buku tu betul-betul untuk dana surau. Dan ada satu buku tulisan daripada yang bahagia Fadil Tuan Guru Ustaz Mutasnik, tajuk dia 40 hadis tasawuf. Saya pun dah ada baca kitab tu, dan beliau baru tulis tentang buku tuntut jilid 1 40 hadis tasawuf.
dan dia bagi pada saya untuk saya jual dan ambil keuntungannya untuk nak bina surau tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan boleh dapat kat belakang sana, ada kat belakang ataupun kat depan Allah. Dapatlah untuk tuan-tuan beli sambil jadikan bahan bacaan, dan tuan-tuan secara automatik tuan-tuan telah menyumbang 1% untuk pembinaan surau di tapi saya. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak pada Kak Selwa, terima kasih pada semua. Wallahualam, ampun maaf atas segala kelemahan. InsyaAllah saya doakan tuan-tuan semua diberkati Allah Ta'ala, diberikan peluang, dan doakan saya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada perjumpaan akan datang. Kalau tak ada peluang nak jumpa, doa Allah pertemukan kita di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku qul astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.